tempoh kuarantin 14 hari dan sebagainya, itu penting untuk kalau Kementerian Kesihatan dan sebagainya dia mengeluarkan graf. So kita dalam bab ini kita mungkin akan tak mampu nak kawal semua orang, tapi kita mampu melambatkan dia punya curve tu. Curve dalam graf. Kalau sekiranya kita tak buat perkara sedemikian, ataupun kita tidak menangguhkan, ataupun kita tidak melarang orang daripada perhimpunan dan sebagainya, maka dibimbangi nanti dia punya graf dan curve-nya itu akan menjadi tinggi dan menyebabkan apa? Menyebabkan hospital dan perubatan kita tidak mampu menanggungnya. Tidak mampu menanggungnya. Dan apabila tidak mampu menanggungnya, duit terpaksa keluar banyak, dan berikutnya akan pastilah banyak kematian. Akan pasti banyak kematian, seperti juga yang telah berlaku di negara-negara yang sekarang ni telah merebak teruk. Maka yang mana yang tak ada can nak hidup tu memang dibiar mati je. Memang dibiar mati. Maka yang mana yang ada muda-muda yang imun kuat ni okey lah. Tapi yang mana tua-tua tu elok biar mati terus ya, senang. Sebab tidak mampu menampung. Maka bila kita melewat-lewatkannya dengan kita buat kita berhentikan perhimpunan, kita berhentikan program, maka dia melambatkan untuk benda tu tersebar. Benda akan tersebar juga, tapi kita melambatkan graf dia tu supaya fasiliti kesihatan kita dapat menampung benda ni. Orang yang telah pun terkena penyakit ni sebagainya ICU, dah 9 orang ICU. Dan apabila telah keadaan teruk ini, dia perlukan ventilator. Apabila dia perlukan ventilator, ventilator yang ada dekat hospital-hospital kita banyak ke? Tak mampu menampung. Maka ini yang orang tak faham agaknya. Dan ini yang kita perlu mendapat maklumat yang jelas daripada pihak yang berautoriti. Itu Kementerian Kesihatan. Perlu mendapatkan pandangan mereka, kerana mereka yang tahu statistik dan mereka yang tahu kemampuan hospital-hospital kita. Kalau China yang ada pun terpaksa buat satu hospital khas, kita yang tak apa-apa nak berduit ni menjadikan hospital Sungai Buloh adalah sebagai COVID-19 punya hospital. Tapi dengan yang lain-lain, kalau sekiranya kita tak bendung benda ni dan kita tidak berhati-hati, maka akan menyebabkan suasana akan menjadi lebih tegang dan suasana akan menjadi lebih gamat, dan itu akan lebih worse dan akan menyebabkan lebih teruk daripadanya, dan nanti akan lebih darurat diisytiharkan dan sebagainya. So benda ni semua perlu diketahui, dan benda ni semua perlu didapatkan maklumat yang sahih daripada pihak yang berwajib. Maka kalau hanya ustaz ngajar kat kuliah masjid je, apa tak reti tentang benda ni semua, maka ini yang masalahnya yang berlaku apabila mereka keluarkan pandangan-pandangan yang syok sendiri, keluarkan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Maka ini yang akan menyebabkan masyarakat kita bertambah takut, menyebabkan masyarakat kita bertambah bimbang, dan menyebabkan orang semua gamat lah kan. So ini perlu diambil perhatian. Wallahualam. Maka yang terbaik adalah basuh dengan sabun. Yang terbaik adalah basuh dengan sabun. Kerana bila sabun, maka bau benda tu akan keluar sekali. Dan juga kita isyaratkan tentang ad-dalk, selat, menyelat-nyelat. Nabi SAW sunnah kita wuduk, selat-selat jari. Sebab tu dinasihatkan untuk kebersihan diri. Bukan hand hygiene saja. Hand hygiene satu hal, kebersihan diri. Dalam keadaan sekarang ni, elok mesti mandi kerap lagi bagus. Mandi kerap dan sabun dan semua lagi bagus daripada hanya dengan cuci tangan saja. Maka cuci tangan biar elok sikit. Duduk hospital kena 7 step, 6 step kan. Kena gitu gini. Tapi kita isyaratkan dalam sunnah Nabi kita ad-dalk, iaitu mesti selat-selat, dan selat itu maka sunnah Rasulullah SAW itu ada something yang orang kata faedah dekat situ. So bukan hanya datangnya daripada barat untuk ad-dalk, untuk menyelat-nyelat, tetapi sunnah kita bila basuh tangan menyelat-nyelat jari supaya lebih bersih. Wallahualam. Apa-apa pun seperti yang fatwa dikeluarkan oleh Kesatuan Ulama Islam dan juga fatwa Mesir. Fatwa Mesir, apa diingatkan?
diingatkan kepada masyarakat, maklumat mesti diambil dari badan berautoriti. Sumber yang sahih dan berautoriti. Kerana ianya kemaslahatan rakyat. Kalau sekiranya kita tidak ambil daripada sumber yang berautoriti dan sahih, dibimbangi akan menimbulkan maklumat yang tak betul, satu. Berikut menimbulkan kebimbangan masyarakat. Dan Islam tak bagi kita menakut-nakutkan orang dan menimbulkan kebimbangan dalam masyarakat. So itu penting. So dalam konteks kita di Malaysia, KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, maka ambil maklumat daripada situlah dan bukan daripada Facebook semata-mata dan bukan daripada WhatsApp semata-mata. Kan itu semua banyak yang tak sahih. Kalau hadis Nabi punya orang sebar punya banyak hadis tak sahih. Kalau dah daripada ni dalam bab ni lagi banyak lah yang tak sahihnya dan lagi banyak benda yang merepek. Maka ketika dibimbangi, ustaz-ustaz yang tak setuju pun ambil dari situ juga. Hak tu bimbang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua dan ampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membebaskan kita semua daripada wabak yang berlaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang berlaku ada hikmah yang besar dan sebahagian sunnah dapat diperkenalkan dalam masa ini seperti sunnah azan, sallu fi buyutikum. Maka antara hikmah yang berlaku, antara musibah yang berlaku, maka ada hikmah di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua dan membebaskan kita daripada apa yang berlaku sekarang ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.